Halo broku, salam from Sabahan. Oke, ini adalah cooling coil per 2 kancil yang kita akan buat chemical service dan kita buat flushing system. Ini adalah minyak lama yang kita ada flushing, dan komponen pipe juga kita ada cabut. Ini adalah komponen kompresor, suspek minyak lebih, minyak terlalu over sebab masa kita buang gas banyak minyak kompresor yang keluar. Bahagian kondenser coil pun kita akan flushing sekali sebab semua komponen pipe kita dah cabut, so kita perlu buat flushing system lah. Minyak lama kompresor ni saya dah buang, saya dah tongkengkan kompresor ni, dan ini adalah minyak lama yang ada dalam sistem kompresor ni. Kalau tengok condensation minyak ni memang dah mula hitam. Sistem aircon ni memang menggunakan UV oil kalau tengok pada color minyak kompresor ni. Jadi saya akan refill menggunakan minyak Daiso ni. Masa cabut kompresor saya dapati belting alternator ni memang dah bermasalah. Jadi belting ni memang perlu diganti lah. Alang-alang dah cabut kompresor dan keluarkan belting kompresor, kita akan ganti belting sekali. Cooling coil pun dah basuh broku. Ini adalah condensation cooling coil yang kita dah basuh menggunakan chemical. Nampaklah berkilat sikit broku. Komponen pipe juga dah basuh, so o-ring bagian pipe ni kita akan ganti mana yang patut. Coil dan pipe pun dah berkilat, cuma tangan dia masih hitam. Sekarang ni dah masuk part pemasangan broku. Komponen part pun dah pasang, pipe dan juga cooling coil. Dan kita dah ganti filter dryer baru. Kita akan masuk part vacuum. Seperti biasa broku, apabila komponen part semuanya dah terpasang, kita akan buat vacuum system bagi menyerap segala lembapan yang ada dalam sistem aircon, dan sekaligus untuk mengetahui sistem leaking ataupun tidak ya. Tekanan gas bagi unit ni low pressure dalam 40 psi dan high pressure dalam 150 psi. Kita akan running test unit ni dan ambil bacaan temperature bahagian dalam. Bacaan temperature bahagian dalam tidak maintain, kami tidak dapat temperature yang minima untuk unit ni. Masalah kompresor main TikTok broku, dia akan running, lepas tu dia akan cut, dia akan running dan cut lagi. Isu aircon ni sekarang, bila wireman kami selenggara, temperature switch pada bahagian panel board ni memang tidak function. Dan kalau kita tengok pada bahagian panel board ni, temperature controller ni memang kosong, memang tidak ada apa-apa function untuk laraskan suhu temperature bahagian dalam ni. So sekarang ni wireman kami dah modified satu temperature switch. Dan biasanya temperature controller switch ni memang ada di setiap kereta. Ini bagi untuk kita laraskan temperature bahagian dalam, yang mana ini adalah temperature controller switch bagi Pro 2 Viva yang wireman kami dah modified. Dia dah modified dan linkkan ke sistem computer box ni. Ianya berfungsi untuk mengawal sistem dan cara kerja aircon kompresor khususnya, yang mana apabila kita set 10 darjah Celsius pada temperature controller ni, kompresor akan running sehinggalah mencapai suhu 10 darjah Celsius dan barulah kompresor akan cut off broku. Dan untuk pengetahuan broku-broku semua, ini adalah penyelenggaraannya untuk kali ketiga. Oh, memang rumit. Dan owner kereta datang bawa kompresor Recon Toyol. Saya dah pasang buat kompresor ni dan akan testing unit ni. Sebelum ni memang ada sesuatu benda yang agak rumit menyebabkan owner beli kompresor Recon untuk kali ini. Dan menurut saya sendiri, aircon sistem ni memang rumit broku. Sebabnya apabila kita dah selesaikan satu isu, akan ada satu isu yang bermasalah pula.
dan kita selesaikan lagi isu ni, dan akan ada lagi satu isu yang menyebabkan ekon ni tidak settle broku. Ekon sistem Pro 2 kancil yang saya terima kali ini memang rumit broku. Memang tidak semudah yang saya sangkakan. Isu unit ni temperature high pressure terlalu over broku. Ini adalah kompresor Toyol Recon yang saya baru pasang. Lepas pasang saya dah vacuum, saya dah refill gas, tapi pressure terlalu tinggi. Jadi sekarang ni kita akan ganti condenser coil ni. Kita akan guna condenser coil standard kancil yang agak tebal dan tinggi berbanding condenser coil ni. Jika kita tengok condensation cooling coil ni, kondenser ni dia agak nipis dan agak kecil berbanding kondenser standard kancil SWJ. Ini adalah panel Econ bagi Pro 2 Viva yang mana kita dah ambil temperature controller switch yang kita dah modifiedkan ke kancil ni. Jadi masalah temperature switch ni dah settle sebab wireman kami dah selenggara benda ni, dan dia dah modified satu temperature switch yang sepatutnya temperature switch tu ada pada panel ni ya. Dia akan duduk dalam ni. Jadi memandangkan ekon kereta ni tidak menggunakan temperature controller switch untuk kontrol ekon sistem ni, so wireman kami dah modified satu temperature controller switch. Dia dah linkkan ke dalam sistem computer box ni. Ni dia temperature controller ni, dia akan duduk dekat sini. Dia akan duduk macam ni. Ni panel bagi Pro 2 Viva lah, tapi kita dah cabut benda ni dan kita modified masuk ke kancil. So sekarang temperature ekon kereta ni kita dah boleh kontrol daripada switch ni. Dan menurut owner kereta, sebelum kereta ni dibeli, ekon sistem dah memang bermasalah broku. Dan saya pun tidak tahu kenapa temperature controller switch ni tidak dipasang bagi kereta ni. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa temperature bahagian dalam kereta tidak maintain ya, yang akan menyebabkan kompresor running sekejap dan dia akan cut, dia akan running dan dia akan cut balik. Ini akan menyebabkan kompresor cepat rosak broku. So sekarang ni kerja-kerja wireman dah settle, hanya tinggal kerja saya lagi yang belum settle broku. Sekarang ni masalah pressure terlalu tinggi walaupun dah guna kompresor baru Recon. Dan ya, kita akan ganti bagian kondenser terlebih dahulu. Kita akan besarkan kondenser seperti kondenser ni. Tapi ini adalah kondenser Proton Wira, dan ini hanya sebagai contoh lah. Sekarang ni kita akan guna standard condenser, dan komponen pipe ni memang kena gantilah sebab kita tengok komponen pipe ni dah modified. Ni dah welding. Ini adalah standard condenser bagi Pro 2 kancil, kondenser coil SWJ. Ini adalah kondenser lama. Kita bandingkan kondenser lama ni dengan kondenser SWJ yang baru ni. Kita tengok pada ketebalan, SWJ ni memang agak tebal dan agak tinggi berbanding kondenser lama ni. Masalah pressure tinggi ni suspek pada bagian kondenser lah. Jadi kita akan guna standard kondenser balik dan kita akan running test ekon tengok. Kondenser ni memang cun-cun masuk, benda tidak perlu modified. Lubang skru semuanya sama saja. Kondenser coil ni dah siap saya pasang, tapi pipe high pressure tiada dalam stok broku. Jadi saya hanya akan modified pipe ni. Kita akan tengok lekuk pipe ni macam mana dan kita akan hantar welding lah. Disebabkan pipe tiada dalam stok, jadi pipe lama ni kita hanya akan modify. Kita akan welding balik, ianya lebih jimat broku. Yuhu, kita support bisnes orang kita broku. Kalau perlukan perkhidmatan welding spot rim, boleh rojoh-rojoh nombor yang di bawah nih broku. Bengkel ini terletak di Inanam area, tidak jauh daripada CIMB Bank. Benda dah welding broku.
Oke Jun, pipe masuk pada tempatnya. Sekarang nih udah masuk part vacuum system broku. Ini untuk menyerap segala lembapan yang ada dalam sistem aircon dan sekaligus untuk mengetahui unit leaking ataupun sebaliknya ya. Switch aircon saya dah on, tapi magnetic clutch ini masih tidak engage. Ini disebabkan gas masih kosong broku. So kita tekan gas dan kompresor pasti akan running broku. Alright, clutch dah engage dan extra fan juga dah function. Sekarang ini saya akan laraskan tekanan gas. Tekanan pressure gas yang elok low pressure 30 ke 40 dan high pressure 150 ke 200 broku. Sebelum ganti condenser coil, tekanan gas bagi high pressure unit ni boleh cecah ke 250, yang mana tekanan gas yang sepatutnya bagi high pressure ni 150 psi ke 200 psi broku, dan low pressure 30 psi ke 40 psi ya. Unit aircon kancil ni memang tidak semudah yang saya jangkakan broku. Sekarang ni condenser coil dah ganti, kompresor dah ganti, valve dan juga filter dryer dah ganti. Tekanan gas juga elok, tapi masih juga tidak dapat temperature yang memuaskan. Kalau tengok pada bacaan meter gas ni, tekanan gas normal tapi unit masih kurang sejuk. Aircon per 2 kancil, engine L9, unit ni memang rumit broku. Hampir kau semua komponen dah ganti. Kondenser pun kita dah guna yang tebal, dan extra fan pun dah pasang, tapi unit masih tidak sejuk broku. Sepatutnya bagi unit yang dah ganti hampir ke semua komponen part, temperature mesti akan sejuk broku. Kondenser coil lama ni pun kita dah ganti. Kalau kita tengok kondenser ni memang terlalu nipis dan agak kecil kondenser ni. So kita dah masuk kondenser baru pun unit masih kurang sejuk walaupun bacaan gas normal. Sebelum ni saya memang dah buat beberapa unit aircon untuk kancil turbo, tapi kali ini memang mencabar broku. Sebelum ni tekanan gas high pressure memang tinggi, jadi kita dah ganti condenser coil dan tekanan gas bagi high pressure yang sekarang ni memang rendah lah, tak sampai pun 200. Tapi temperature bahagian dalam saya masih belum dapat bacaan yang betul-betul bagus. Bacaan gas normal, kompresor pun running elok, tapi temperature tidak memuaskan. Kita pergi ke bahagian dalam, kita try tengok temperature berapa boleh pergi. Ini adalah temperature test. Sekarang kurang lebih dalam 20 minit lebih, hampir 30 minit. Kita tengok temperature dalam, saya harap korang boleh tengok, 9 darjah Celsius. 9 darjah Celsius ni masih lagi dekat zon merah. So menurut saya 9 darjah Celsius ni masih tinggi broku. Untuk gas ni kompresor dah ganti, kondenser dah ganti, valve dan juga filter dryer dah ganti, tapi hanya boleh dapat 9 darjah Celsius. Masalah ni boleh menyebabkan makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena broku. Korang boleh tengok pressure gas ni memang normal. Pressure gas normal, tapi unit tidak sejuk broku. Rasanya memang sudah tidak ada apa-apa benda yang perlu diganti. Sebab kalau ikut sejarah kereta ni memang banyak barang yang dah kena buat, wiring dah kena buat. Oh, sekarang ni dah hampir 40 minit. Temperature gelap pula broku. Okay, temperature masih juga 8 darjah Celsius. Menurut saya ini tidak sejuk broku. Sekarang ni saya dah try swap kompresor. Ini adalah kompresor Toyol Recon yang owner sendiri beli. Tapi menurut saya kompresor Toyol ni jarang sebenarnya bermasalah broku. Tapi untuk memastikan kompresor Toyol ni elok, saya try masuk SWJ kompresor baru.
Sekarang nih tengah vacuum system dan saya akan running test kejap lagi. Tengah vacuum dan sekiranya isu masih juga sama, sebab sekarang ini saya dah pasang SWJ, dan andai kata unit masih bermasalah, artinya bukan masalah pada komponen aircon lah, sebab sekarang ini dah masuk kompresor baru, bukan kompresor recon. Unit sekarang dah running, sekarang guna kompresor baru pun isunya tetap sama. Kita cek bagian dalam, so memang rasa tidak begitu sejuk bro. Jadi sekarang ini memang kompresor Toyol Recon ini tidak bermasalah, sebab sekarang ini kita dah guna SWJ baru, tapi isunya tetap sama bro. Last try bro, kita ambil cooling coil kereta nih, dan ini adalah cooling coil untuk kereta My Brother saya nih. Ini dah sampai masa untuk servis berkala 30.000 km. So cooling coil ini adalah cooling coil lama yang daripada kereta kancil putih ini. Saya cabut daripada sini sebab kereta ini hanya cooling coil saja yang tidak diganti. So untuk memastikan cooling coil bermasalah atau tidak, saya try swap. Saya dah cabut cooling coil dari sini dan saya dah pasang ke kereta My Brother ini. Engine kereta ini sama dengan engine kereta My Brother nih. So kita ambil cooling coil untuk swap, kita testing ke kereta nih. Kancil ini menggunakan push start button system. So kita ada vacuum, saya akan on aircon dan kita akan test temperature, tengok. Pressure gas aircon ni memang cantik, tidak sampai pun 200. So cooling coil tidak bermasalah bro, unit running dengan sempurna. Tekanan gas cantik, low pressure pipe pun sejuk. Morning broku, semalam dah try swap testing komponen cooling coil untuk kereta ni. So kita dapati cooling coil tidak bermasalah, so cooling coil tidak perlu diganti. Pening broku, cari penyakit sebenar ekosistem kereta ni. Owner kereta ni dah pas kereta ni ke bengkel dan sangat berharap isu atau masalah ekon kereta ni settle. Dan kereta ni pun dah beberapa hari dah sebenarnya dekat bengkel. Dan sekiranya saya boleh share tentang penyelenggaraan kereta ni daripada A to Z, saya rasa inilah case yang paling berat saya terima. Sehingga kan saya beritahu owner, sekiranya saya tidak dapat selesaikan isu atau masalah ikon kereta ni, ini adalah video terakhir saya dalam YouTube channel broku. Maklumlah, saya ini bukan spesialis broku, ilmu pun ilmu serba kekurangan. Cuma saya rajin share ilmu yang mungkin sesetengah di antara orang beranggapan saya ini spesialis, tapi sebenarnya tidak broku. Tapi tidak mengapalah, kita sama-sama belajar dalam YouTube channel saya nih broku. Tekanan gas bagi high pressure nih sekarang dalam 180 psi, dia tidak sampai ke 200, dan low pressure dalam 50 psi. Tekanan gas yang sepatutnya bagi ikon kereta ni low pressure 30 psi ke 40 psi, dan high pressure 150 psi ke 200 psi. Dan isu ikon ni sekarang bila kita hidupkan enjin, kita baca bacaan gas kedua-dua pressure memang normal, tapi lama kelamaan ikon semakin tidak akan sejuk broku. So kita perhatikan meter high pressure ni sekarang dah cecah 200 psi. Ternyata dalam jangka masa yang lama pressure gas akan overcharge broku. Korang boleh tengok sekarang dah lepas 200 psi. Dalam jangka masa 30 minit kedua-dua pressure gas ni memang normal broku, tapi selepas 40 minit bacaan high pressure akan overcharge. Jadi sekarang ni saya dah dapat isu kereta ni broku. Sekarang ni tanpa bumper kereta ni high pressure gas akan overcharge dalam jangka masa 40 minit lebih macam tu. Sebab sekarang ni cuaca agak mendung broku. Sekarang ni musim hujan. So kereta ni tanpa bumper, dan kita boleh tengok selepas 40 minit lebih
high pressure akan obot cas dan mungkin akan cecah 3 ke 400 psi setelah kita pasang bumper dan juga kita tutup bonet broku. Tekanan gas terlalu tinggi boleh menyebabkan pipe aircon ini pecah broku. Sekarang nih saya dah tes one set komponen aircon nih, so saya dapati komponen aircon tidak bermasalah, tetapi unit tidak sejuk broku. So ada sesuatu benda yang menyebabkan aircon sistem tidak sejuk. Masalah boleh settle insyaAllah, tapi kena ambil masa sikit. Kereta ni dah ganti hampir keseluruhan komponen. So sensor pun kita dah ganti. Ini adalah aircon sensor, seri number 0710. Dan kita tengok bagian ni 0710, ini adalah sensor baru yang akan duduk dalam cooling coil. So cooling coil kita masih guna yang lama asal. Cooling coil memang kita tidak ganti broku. Masalah yang menyebabkan aircon sistem tidak sejuk adalah masalah ni broku. Kita tengok bagian radiator, orang boleh tengok karat yang ada dekat celah radiator ni. Tapi saya tidak cakap radiator ni rosak, cuma kalau tengok pada kondensennya memang berkarat lah. Jadi saya suspek dua benda broku. Yang pertama adalah thermostat, yang kedua adalah water pump. So thermostat saya dah keluarkan. Thermostat bagi kancil dia terletak bagian sini, ataupun maybe biasanya dia akan duduk dalam ni lah, housing thermostat ni. Dan kalau korang boleh tengok condension thermostat ni, korang boleh tengok getah thermostat bagian dalam ni dah kembang, bagian tepi ni juga dah kembang, dan thermostat ni juga dah berkarat broku. So sekarang saya akan bypass thermostat ni terlebih dahulu, sebab saya tengok condension thermostat ni pun memang dah teruk. Dan lagi satu, saya tak nak libatkan water pump sebenarnya, sebab kalau kita melibatkan water pump banyak kerja yang kita kena buat. Timing bell pun kena cabut broku. Jadi sekarang ni saya akan buat step by step. Sekiranya saya dah bypass thermostat ni dan unit akan okey, itu berarti water pump tidak bermasalah broku. Thermostat ni saya dah potong, so saya akan bypass macam ni. Dan cap thermostat ni saya akan pasang balik. Cap ni dia akan terpasang macam ni, dan lepas pasang benda ni kita akan tengok condension aircon macam mana. Thermostat cap saya dah pasang, dan housing thermostat ni pun saya dah ikat. Pipe pun dah pasang, radiator pun kita dah top up air. Sekarang kita akan test aircon. Unit dah running sekarang. Kita cek tekanan gas. Low pressure dalam 50 psi dan high pressure 150 psi, agak rendah berbanding sebelum bypass thermostat. Ini adalah thermostat yang saya dah potong. Kalau tengok pada bacaan high low pressure ni, saya rasa unit ni dah settle, tapi kita tunggu dalam beberapa minit dulu. Setelah beberapa minit, bacaan gas masih kekal broku, dan ini adalah bacaan yang cun 150 psi. Dan kita tengok kompresor, pipe kompresor ni memang sejuk, memang sejuk broku. Dan kita tengok pipe ni ada salji sikit, salji nipis kalau orang boleh tengok dengan mata kasar. Bacaan gas low pressure 30 psi dan high pressure 150 psi broku, memang cun. So kita akan tengok temperature. Sekarang ni kita cek temperature bahagian dalam. Sebelum ni hanya boleh dapat 89 darjah Celsius. Sekarang ni sekarang ni kita boleh dapat 2 darjah Celsius broku, 3 darjah Celsius macam tu. So penyakit sebenar aircon ni dah dapat broku. Ini masalah enjin yang menyebabkan aircon sistem tidak sejuk. So saya akan cabut thermostat cap tu balik, dan saya akan pasang thermostat baru malam nanti. Cap thermostat ni saya dah cabut. Hujan yang turun bagaikan mutiara, hati senang broku. Ini adalah thermostat baru. Sekarang ni saya akan pasang thermostat baru dan akan flushing radiator juga, sebab radiator pun dah berkeladak, dan barulah saya akan testing unit ni.
Pemasangan termostat ni macam biasalah, perlu letak silikon gum dan juga bahagian housing termostat kena gum ya. Petang tadi dah bypass termostat, so ianya tidak akan melibatkan water pump lah, sebab kita dah test termostat dan aircon boleh function dengan normal. Nikah lillah. Ona target 2 darjah Celsius. Malam ni saya betul-betul bagi 2 darjah Celsius broku. Sekarang ni termostat dah pasang dan radiator pun saya dah flushing. So esok kita akan kemas-kemas pasang bumper dan barulah kita serahkan kereta ni pada owner broku. Sejujurnya ada beberapa unit aircon yang saya terima sebelum-sebelum ni dan bagi saya case ni lah paling berat sekali broku. Case ni buatkan saya tidak lena tidur malam broku. Tapi owner kereta ni memang sporting broku. Dia tunggu juga saya sampai siapkan kereta ni. Kalau tidak memang awal-awal hari itu saya sudah surrender broku. Dan saya yakin pasti ada yang akan komen, alah benda kecil masalah termostat. Tapi whatever lah. Saya yang selenggara unit ni dan saya yang repair unit ni. Jadi saya tahu susah payahnya macam mana broku. Malam ni saya menggunakan meter gas lain, bukan meter gas tengah hari tadi, dan mungkin nombornya agak mengalirkan. Low pressure 30 psi dan high pressure, kalau korang boleh tengok nombor ni, 150 psi broku. Termostat baru, bacaan pressure cantik dan boleh dapat 2 darjah Celsius. So sekarang ni pun dah jam 11 lebih dan saya akan continue esok. Cermin depan ni sampai peluh broku. So saya akan maklumkan pada owner dan kemungkinan esok kereta dah boleh keluar broku. Pagi ni kita akan test temperature dalam keadaan bumper dah dipasang dan saya akan tutup bonnet kereta ni juga untuk test tekanan pressure gas dan temperature bahagian dalam ni. Setelah hampir 15 minit, tekanan gas low pressure 30 psi dan high pressure 150 psi. Jadi sekarang ni saya akan tutup bonnet kereta ni dan kita tengok pressure gas naik tak naik. Milik siapakah kancil ini? Kancil putih guna enjin turbo. Hati senang broku. Kita tengok bacaan gas lebih kurang 40 minit lebih. Sekarang low pressure masih kekal 30 psi dan high pressure masih kekal 150 psi. Tekanan gas yang cantik. High pressure ni dia tidak overcharge dalam keadaan bumper dah terpasang dan bonnet saya tutup broku. Sekarang ni kita cek suhu bahagian dalam, tengok berapa boleh pergi. Suhu bahagian dalam 2 darjah Celsius. Bacaan ni sama dengan bacaan yang kita dapat semalam, 2 darjah Celsius. Jadi dengan ini selesailah sudah masalah aircon kancil ni broku. So saya harap ada yang bermanfaat dalam video kali ini. Dan terima kasih buat owner memang terbaik, sporting gila. Dan terima kasih banyak kerana memilih kami untuk menyelenggara dan baik pulih kereta ni. Temperature controller switch saya modified letak dekat sini, so hanya owner saja yang tahu benda ni untuk laraskan suhu temperature aircon. Dan saluran angin saya dah matikan, saya dah selit dengan kotak sebab owner minta saya matikan saluran angin yang datang daripada luar. So next time andai kata owner nak cabut kotak ni, cabut daripada celah laci.
Dengan ini selesailah sudah penyelenggaraan dan baik pulih bagi kereta kancil nih broku. Semoga ada yang bermanfaat dalam video nih. Dan sekiranya korang suka akan video nih, jangan lupa share. Kita share benda yang baik broku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Alan Style sebagai tanda support korang untuk channel nih. Dan setakat ini saja daripada saya broku. Salam dari saya, salam from Sabahan. Dan kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Yo, assalamualaikum dan salam from Sabahan broku. Ya kamu sudah tengok kan macam mana saya selenggara perdua kancil yang menggunakan engine L9 kancil turbo by. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih buat saudara Desmond, Mr. Sabahan 2018. Dia memang sado broku. Saya mengucapkan terima kasih karena izinkan saya untuk vlog case Econ kancil tuh dan share di YouTube channel saya. Dan saya harap dalam video kali ini memberi sedikit sebanyak manfaat untuk korang semua pengguna-pengguna kancil turbo khususnya. Pendapat saya sendiri tentang case Econ tuh sebenarnya saya hampir surrender buat Econ tuh. Tapi disebabkan owner kereta nih, saudara Desmond nih, spotting orangnya dan tidak begitu memberi pressure untuk saya ya. Walaupun saya mengambil masa yang agak terlalu lama untuk selenggara Econ tuh, tapi yang penting 2 derajat Celcius broku. Oh ya, dan di video akan datang ada satu case Econ Pro 2 Aviva. Dan case ini hampir sama. Case itu juga penyelenggaraan kereta Aviva itu juga melibatkan wireman. Dan ya las-las kita dapat masalah tuh itu berpunca daripada water pump bermasalah yang menyebabkan Econ kereta Aviva ini tidak sejuk broku. Jadi jangan terlepas dengan video tuh, saya akan upload nanti. Mungkin saya akan ambil sedikit masa untuk proses edit dan upload video tuh. So apapun, terima kasih sebab support saya broku semua. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang. Dan sekiranya korang mempunyai pertanyaan tentang kos baik pulih kereta, benda itu saya tidak akan jawab, sebab yang menetapkan setiap kos untuk item baik pulih kereta ini bukan saya. Itu adalah ditetapkan oleh big boss saya sebagai ipar saya sendiri. Dan sekiranya korang ada pertanyaan tentang itu, korang klik description video di bawah ini dan korang PM nomor tuh, korang boleh tanya-tanya rojo-rojo tentang kos baik pulih kereta ya. Oke broku, watch out lu apa-apa rojo. Assalamualaikum dan salam from Sabahan. Bye bye. Naketak na kipas mo. Okay. Water pump bermasalah broku, kipas water pump tercabut. So ini menyebabkan ekosistem tidak sejuk broku.